Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Pengkalan Batu Daerah Brunei dan Muara diadakan kemarin menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah pun bermula pada Jumaat lalu. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu mukim Pengkalan Batu Awang Haji Arfan bin Haji Yusof Muhammad Yusof berusia 51 tahun. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pegawai daerah Brunei dan Muara. Hasil keputusan keseluruhan pengundian akan dibawa ke Lembaga Perjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri untuk proses seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39, Majlis Perundingan Kampung Danau Tutong mengadakan acara Song Noh Jati di Danau di kawasan Gelanggang Sukan Kampung Danau. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga diadakan kayuhan berbasikal sejauh 30 km disempurnakan oleh pemangku pegawai daerah Tutong dan waketon sejauh 3 km dengan menyusuri pantai danau. Song Noh Jati Li Danau ialah bahasa dialek puak dusun di daerah Tutong yang bermaksud maritah kita ni ke danau. Tujuan utama acara Song Noh Jati Li Danau diadakan kerana ianya adalah salah satu aktiviti MPK Kampung Danau bagi menyambut sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-39 tahun dan juga hasrat pihak MPK Kampung Danau bagi mengadakan pelbagai acara seperti riadah dan juga target utama kami ialah memperkenalkan produk-produk jualan penduduk kampung kepada orang ramai khususnya sebagai menjadi pendapatan sara diri penduduk kampung. Pelbagai perkembangan dan kemajuan negara Brunei Darussalam dari pelbagai aspek dapat disaksikan antaranya melalui penyediaan infrastruktur awam yang telah dan sedang dilaksanakan. Penyediaannya membuktikan komitmen kerajaan ke arah merealisasikan salah satu matlamat Wawasan Brunei 2035 iaitu kualiti kehidupan yang tinggi setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Kita ikuti laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Menjelang tahun 2035, sasaran kadar pemilik rumah atau Home Ownership Rate melalui Rancangan Perumahan Negara RPN adalah pada kadar 85%. Setakat ini, lebih 30,200 rumah di bawah RPN telah diserahkan kepada pemohon-pemohon yang berjaya. Manakala hampir 2,000 buah rumah lagi masih dalam pembinaan. Alhamdulillah, kalau kita lihat negara Brunei Darussalam sebelum merdeka dan selepas merdeka, banyak perubahan yang telah kita saksikan. Kalau kita lihat dulu sebelum merdeka, kita belum lagi mempunyai universiti, tapi sekarang ini kita sudah mempunyai 4 universiti. Bukan saja dalam menaik taraf kehidupan rakyat dan penduduk di negara ini, malah juga sebagai pembangkit kepada pertumbuhan ekonomi, menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di negara ini. Semua ini adalah untuk memastikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Taraf perhubungan darat di negara juga turut dipertingkatkan. Pada tahun 2022, jalan raya dipanjangkan dengan jarak lebih 3,000 km, diikuti oleh penyediaan infrastruktur lain seperti pembinaan jejambat di beberapa kawasan. Selain menjadi mercu tanda pemodenan negara, terbinanya Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dan Jambatan Raja Isteri Penyeraan Ajah Saleha membolehkan pengguna untuk membuat perjalanan dengan lebih mudah, mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kemudahan yang disediakan oleh Kerajaan Brunei Darussalam, banyak kemudahan seperti jambatan Suas
jambatan di Temburong satu jambatan lipas untuk ke Kampung Air, sama di Kampung Lugu ada flyover. Senanglah bagi rakyat Brunei Darussalam untuk macam melawat saudara-saudara. Dalam masa 5 tahun yang lepas ini, kebanyakannya jalan raya sudah dinaik taraf, flyover dan perumahan-perumahan pun banyak sekian giat dibangunkan untuk orang tani. Sekolah pun sekarang ini pun dia lagi kalau macam dulu disimpan di satu tempat, sekarang dipecah-pecahkan mengikut perumahan-perumahan dan klinik pun masa ini pun makin bertambah juga. Alhamdulillah. Sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Berdikari Seri Baginda Sultan, kami dapat melihat perkembangan yang sangat pesat dari segi infrastruktur bagian jalan raya, bagian pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Banyak lagi kemudahan-kemudahan dan infrastruktur yang telah Baginda buat selama ini, di mana sekolah-sekolah, masjid-masjid dan juga bangunan-bangunan kerajaan yang dinaikkan taraf. Penyediaan infrastruktur awam berkualiti yang giat dilaksanakan oleh kerajaan sememangnya membantu negara dalam mencapai taraf hidup yang berkualiti tinggi. Justru, kita sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam perlu memainkan peranan dalam memastikan ia digunakan dengan sewajarnya. Muhammad Dan Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Awang Muhammad Hazwan Nizam bin Ibrahim dan Dayang Siti Amal Zakiyah binti Haji Muhammad Yusof masing-masing juara bagi kategori belia dan belia wanis pertandingan Tazkirah Kumpulan Belia Masjid Senegara bersempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39. Pertandingan berlangsung di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusop. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Pertandingan bertujuan memberi kemahiran tentang cara menyampaikan tazkirah dengan berkesan di samping untuk membentuk golongan pelapis da'i yang berkaliber. Pertandingan juga dihasrat untuk menyemai perasaan beragama yang mendalam di dalam jiwa belia khususnya dan melahirkan golongan belia remaja yang berani berucap di khalayak ramai. Dipersilakan Wakil Ketua Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung. Bagi melahirkan jemaah yang cintakan masjid dan memupuk semangat jemaah agar berani tampil, Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong menganjurkan pertandingan seruan azan bersempena Hari Kebangsaan ke-39. Pertandingan berlangsung kemarin di Masjid Kampung Bengkurong. Hadir Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, pengarah Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Seramai 29 peserta menyertai pertandingan tersebut. Pertandingan tersebut adalah julung-julung kali diadakan sebagai salah satu usaha untuk mencungkil bakat ahli jawatankuasa masjid, belia-belia dan jemaah masjid serta memberi galakan kepada mereka dalam usaha memakmurkan masjid dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah dan ke arah mencapai matlamat menjadikan negara Brunei sebagai negara zikir. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan adalah pengawal selia bagi ejen pelancongan di Brunei Darussalam, iaitu seperti yang terkandung di dalam Akta Pelancongan Bab 239. Mana-mana syarikat yang berhasrat untuk mengendalikan sebarang aktiviti yang berkaitan dengan ejen pelancongan mestilah membuat permohonan ke Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi mendapatkan lesen. Bagi syarikat yang sudah berlesen dan bercadang untuk mengendalikan perkhidmatan haji ataupun umrah hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama. Orang ramai dinasihatkan untuk hanya membuat urusan dengan ejen-ejen pelancongan yang berlesen bagi sebarang tempahan tiket, pakej percutian dan sebagainya, sama ada di dalam ataupun luar negeri termasuk pakej haji dan umrah.
Jabatan Kemajuan Pelancongan mengambil maklum buat masa ini terdapat aduan-aduan dari orang ramai mengenai dengan syarikat-syarikat yang tidak berlesen yang menawarkan perkhidmatan pakej-pakej pelancongan sama ada di dalam atau luar negeri termasuk pakej umrah. Jabatan Kemajuan Pelancongan akan sentiasa memantau mana-mana syarikat yang menjalankan aktiviti-aktiviti ejen pelancongan tanpa lesen yang sah bagi menjaga kesejahteraan orang ramai. Jabatan Kemajuan Pelancongan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat atau individu yang menjalankan aktiviti ejen pelancongan tanpa lesen yang sah. Dalam hal ini, Jabatan Kemajuan Pelancongan mengongsikan senarai ejen-ejen pelancongan terkini yang berlesen di bawah Jabatan Kemajuan Pelancongan yang mana ianya boleh didapati melalui laman sesawang www.tourism.gov.pn. Senarai ejen-ejen pelancongan tersebut akan sentiasa dikemaskinikan dan orang ramai digalakkan untuk sentiasa merujuk laman sesawang yang disediakan. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ejen-ejen pelancongan boleh menghubungi talian 238-2805 atau 238-2803 pada waktu pejabat ataupun berhubung melalui email enforcement@tourism.gov.pn. Orang ramai juga boleh membuat aduan bagi ejen-ejen pelancongan yang disyaki tidak mempunyai lesen yang sah di talian dan email yang sama. Lebih 700 pelancong yang menaiki kapal persiaran The Seven Seas Mariner dari Florida, Amerika Syarikat mengagumi keindahan dan pengalaman yang mereka perolehi semasa berada di negara ini. Kapal persiaran tersebut adalah yang kedua seumpamanya sejak sempadan negara dibuka bagi kelonggaran sekatan pandemik COVID-19. Para pelancong ditawarkan lawatan eksklusif ke tempat-tempat menarik di negara ini termasuk Muzium Alat-Alat Kebesaran Diraja, Jamiah Sri Hassanil Bolkiah dan Kampung Air. 4 lagi kapal persiaran dijadual akan berkunjung pada tahun ini. It is my first time visiting Brunei. So far, it's just absolutely wonderful. The people that met us at the cruise ship were very, very nice. Everything that we've seen is very clean. The people, very polite. It's a wonderful country. Of course, this is my first time here in Brunei, and I'm so grateful to be here. And it's been an incredible experience so far. Persatuan Bulan Sabit Merah menerusi Badan Bertindak Bantuan Kemanusiaan Bulan Sabit Merah menganjurkan Karnival Amal menjana dana tabung kemanusiaan gempa bumi Turki dan Syria. Karnival diadakan di Kompleks An-Najat Beribi. Pelancaran karnival disempurnakan oleh Pengiran Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Bahar yang dipertua Persatuan Bulan Sabit Merah dan Datin Hajah Dayang Norayati binti Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Nawawi, Pengarah Urusan Atas Sendirian Berhad. Semua kutipan dan hasil daripada karnival tersebut akan disumbangkan sepenuhnya kepada tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turki dan Republik Arab Syria. Permohonan skim beasiswa bagi mengikuti program-program ijazah sarjana muda, sarjana, doktor falsafah dan ikhtisas sesi pengajian 2023-2024 kini dibukakan. Terma dan syarat serta borang permohonan bagi skim beasiswa berkenaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama di www.kheu.gov.pn. Pertanyaan lanjut boleh merujuk ke unit beasiswa bahagian pembangunan sumber tenaga manusia dan beasiswa Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama melalui talian telefon 833 0064 semasa waktu bekerja atau melalui email beasiswa@jpi.edu.bn. Manakala pendaftaran bagi peperiksaan sijil pelajaran agama Brunei SPUB, sijil tinggi pelajaran agama Brunei STPUB dan sijil sekolah-sekolah rendah agama SSSRU 2023 kini dibukakan sehingga 1 Mei 2023.
Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Halih Agama dalam pada itu mengingatkan para pengetua Sekolah Menengah Arab Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasrah Bolkiah, guru-guru besar sekolah agama yang berkenaan serta calon-calon persendirian yang berkeinginan untuk menduduki peperiksaan-peperiksaan tersebut supaya akan dapat mengambil borang-borang pendaftaran di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di lantai bawah bangunan Kementerian Halih Agama, Jalan Menteri Besar semasa waktu pejabat. Sebagai sebahagian daripada program pembangunan eksekutif Pegawai Pengurusan Pertengahan EDP MMO ke-33, The Goodwill Crew menganjurkan Pantry Kitani, sebuah platform bantuan makanan berkonsepkan pantry community yang akan beroperasi dari 9 hingga 11 Mac 2023. Dalam pada itu, orang ramai dialu-alukan memberikan sumbangan mereka melalui program Food Donation Drive sehingga 11 Mac 2023 dari pukul 9 pagi hingga 5 petang di BIBD Connex, Kampung Lambak Kanan. Sebarang maklumat hubungi telefon 896-9648 atau layari Instagram @goodwill_pantry-kitani. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBD melalui one week bid akan diumumkan hari ini. Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi akan mengumumkan keputusan berkenaan melalui laman sesawang JPD di www.gov.bn dan juga di www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan. Sebarang pertanyaan hubungi JPD melalui semasa waktu pejabat melalui talian 245-1990 atau 91, WhatsApp 673-718-1641 atau melalui email info_ltd@jpd.gov.bn atau melayari laman sesawang JPD dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut. Sukan pasukan KB Bull Brother dan pasukan Chen Block masing-masing muncul juara bagi kategori A dan kategori B dalam kejohanan tarik kalat sempena Hari Kebangsaan ke-39 tahun. Perlawanan peringkat akhir berlangsung petang kemarin di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Ibu Negara. Dalam perlawanan akhir bagi kategori A, iaitu berat badan terkumpul 580 kg bagi 8 orang penarik, pasukan KB Bull Brother menewaskan pasukan Chen Block. Sementara dalam kategori B, iaitu berat badan terkumpul 720 kg bagi 8 orang penarik, pasukan Chen Block mengalahkan Mengkubau United. Sementara itu, pasukan KB Bull Brother juga didapatkan sebagai pasukan terbaik kategori A dan SPSS Taga muncul pasukan terbaik bagi kategori B. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Pengiran Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Lebih 10 buah pasukan menyertai kejohanan yang juga dihasrat meningkatkan prestasi sukan tarik kalat di negara ini. Bola sepak Liga Super Brunei, Pancur Murai FC melepaskan Rimba Star FC 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung petang kemarin di Padang Kompleks Sukan Berakas. Pancur Murai menjaringkan gol tunggal perlawanan melalui Muhammad Iqmal Halim Morah pada minit ke-57. Melalui jaringan tersebut memberikan Pancur Murai FC 3 mata bagi kemenangan pertamanya.